Okay, hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya nak share something. Tak tahu nak share apa pun, tapi tiba-tiba nak tengok market ni pukul 4. Okay, so hari ni hari Selasa 13 hari bulan 2 2018. Hari Selasa yang mana minggu ni half day tak silap saya. Market pada hari Khamis, iaitu sambutan Chinese New Year. Jumaat tutup, lepas tu sambung macam biasa. Yang mana bulan 2 ini adalah bulan quarter report. Okay, selalu saya mention bulan quarter report. Okay, kepada yang tak tahu, kepada yang tahu tak apalah. Kalau anda nak tahu berkenaan apa maksudnya itu bulan quarter report, saya nak terangkan begitu detail pun saya pun tak apa cakap. Tapi untuk anda nak semak quarter report company, okay, counter ni, anda boleh pergi ke laman web seperti yang tertera ni, Malaysia Stock Business. Okay, Malaysia Stock Biz. Okay, dekat sini dia ada latest quarter report. Jadi kenapa kita panggil bulan 2 ini sebagai bulan quarter report? Walhal setiap hari ada report ni keluar. So kalau kita tengok, saya tunjuk bulan 1 pun ada keluar. Kan? So, tengok 30 bulan Januari ada, 29 Januari ada. Okay, even bulan bulan 12 pun ada. Okay, boleh dikatakan setiap hari quarter report ni akan keluar. Tapi yang famousnya, yang macam mana nak cakap, yang banyak lah, yang banyak adalah pada bulan 2. Sebab apa? Okay, macam ni. Quarter report ni adalah quarter report yang berakhir pada bulan 12 2017. Okay, dan diberi masa sehingga 2 bulan. Maknanya 2 bulan selepas bulan 12 lah. Jadi 2 bulan selepas bulan 12 ni bulan 2. Jadi orang ni kan suka buat kerja last minute. Lebih kurang macam tu lah. So dia akan submit sebelum hujung bulan 2. Jadi nanti kalau anda tengok di hujung bulan 2, memang sehari tu begitu punya banyak page. Contoh saya tunjuk kepada anda pada bulan 11. Okay, yang mana bulan 11 ini adalah kuarter ketiga punya report, iaitu pada bulan 9. Okay, bulan 1, hujung tahun, iaitu bulan 12. Okay, akan kita tengok quarter report itu pada bulan 2. Okay, selepas tu quarter report yang pertama pada bulan 3 lah, 1, 2, 3. Okay, so dia akan keluar pada bulan 5. Yang kedua iaitu bulan 6 akan keluar pada bulan 8. Yang ketiga bulan 9 akan keluar pada bulan 11. Jadi kita tengok quarter report pada bulan 11. Okay, tengok 30 November. Ni hujung bulan lah, kita cerita hujung bulan 11. Okay, anda boleh kira, tengok dekat sini dah separuh page. Ni page 9 ni, separuh page result untuk quarter report pada bulan November. Okay, ni satu page penuh. Kemudian kita pergi ke page berikutnya, pergi ke page 11 pun penuh juga, 30 hari bulan. Okay, nampak tak? Di hujung-hujung, di saat-saat akhir, page 12 pun dia sampai 5 page, 5-6 page kebiasaannya di hujung-hujung bulan. Tengok 29 November ada beberapa page. Jadi yang famousnya quarter report ni akan keluar last minute lah, senang cerita. Last minute. Okay, so insyaAllah pada hujung bulan 2 nanti dia jadi macam ni, nampak? 2-3 page. Okay, 2-3 page quarter report. Macam-macam counter lah, bukan satu counter lah. Counter ada banyak, ada 600 lebih. Okay, so apa efek dia adalah, okay, anda tengok dekat sini lah. Ada yang untung, ada yang turun, ada merah, ada hijau. Sebenarnya yang untung sampai 14,000% ni bukan macam nak cakap, bukanlah untung. Saya pun tak apa nak faham sangat, tapi lebih kurang macam ni lah. Daripada quarter report yang lepas compare dengan quarter report yang sekarang, ni beza dah dekat sini. Okay, sebab tu dia jadi sampai ribu-ribu% kalau ikutkan logiknya 100% sajalah kalau daripada segi profit. Okay, dan rugi pun ada rugi lebih daripada 100%. Jadi apa beza dia dekat sini? Jom kita tengok lah. Saya tunjuk pada bulan 11 dulu. Okay, so kita tengok counter Kelly 30 hari bulan November 2017. So kita tengok counter Kelly 30 November 2017. Waktu tu volume tak ada. 30 ada sorry. 30 November dekat sini. Okay, kalau kita tengok, kalau ikut logiknya,
counter Kelly ni dia rugi tau, rugi 111% lah. Nah. So rugi sebanyak 111%. Lepas announce saya rugi ni, okey, counter tu mencanak naik. Dah mencanak naik selepas. Kita tak tahu lah quarter report yang baru ni datang bila. Saya pun tak pasti. Saya tak apa nak cakap sangat berkenaan dengan quarter report. Jadi kalau ikutkan logiknya, sepatutnya dekat situ rugi, kat sini tak ada lah naik sampai macam ni. Nampak tak? Dia jadi, macam mana saya nak cakap? Kadang-kadang benda ni tak sama dengan result yang keluar. Kadang result rugi, tapi counter tu naik. Result untung, kadang counter tu tak jadi apa pun. Okey, kita tengok contoh counter yang kedua, iaitu DGB. DGB ni banyak dia punya beza daripada last quarter ke quarter yang bulan 11 hari tu 15,000 lah, 15,000%. Jadi kita tengok counter DGB pada bulan November 2017. November. So kita ambil kat sini. Walhal 30 November itu, selepas dia untung begitu banyak, tak ada apa kesan pun dalam masa seminggu. Okey, dalam masa seminggu. Lepas tu baru nampak dia naik, tapi taklah memberansangkan. Okey, tak memberansangkan. Sebab apa saya kata tak memberansangkan? Dia turun balik. Okey, kalau dia naik dan turun sikit, dia naik balik, dia cipta new high, itu maksud saya memberansangkan. Okey, jadi kenapa saya selalu mention bahawa waktu-waktu quarter report ni lebih baik kita slow sikit, slow sikit, dan apa ni, kebiasaan dia. Okey, kebiasaannya market pun dia slow. Nak jadikan cerita bulan 2 ni sekali dengan Chinese New Year, dan saya dah mention setiap kali quarter report saya akan mention benda yang sama. Ni bulan quarter report, ni bulan quarter report. So rehat-rehat, itu maksud saya. Okey, so ini yang latest hari ni punya counter. So kalau kita tengok matang. Okey, hari ni keluar. Matang ni bukan matang typing tau. Counter lah nama dia, matang. Okey, kalau tengok daripada sudut counter, chart selama daripada bila main matang ni, okey, within IPO lah. Nah, lagi tak memberansangkan sebab dia seakan sideways dan sedang menurun. Tapi kita tengok counter tu pada hari ni, okey, ni yang result setakat sekarang pada pukul 4.20 petang. Okey, yang mana matang ni kalau ikutkan banyak ni, banyak 1572 ni, tapi dekat chart tak ada apa, biasa saja. Biasa. Sebab apa? Sebab volume tak banyak. Sedangkan kalau kita tengok yang Q ni punya banyak, yang nak jual punya banyak. Last sekali volume 4,700 lot sahaja. Dia tak ada menimbulkan minat untuk orang buat pembelian. Saya tak tahu kenapa. Saya pun tak tahu kenapa orang tak minat beli. Tapi kalau tengok pada sudut chart, memang saya letak tepi lah counter-counter macam ni. Okay, so ada beberapa contoh lagi yang selalunya counter-counter yang memberi efek ni adalah counter-counter yang aktif lah. Counter yang aktif means counter yang aktif ni, counter-counter kalau anda dapat tengok dekat sini di page pertama ni, di page yang pertama, kalau quarter report berkenaan dengan counter tersebut keluar, okay, di page utama ni selalu akan memberi efek sebab dia punya peminat ramai. Bila volume tinggi tu maknanya pembeli tu ramai, yang nak berdagang dalam counter tersebut agak banyak. Jadi bila banyak ni dia akan memberi kesan. Kalau contohnya tiba-tiba keluar lah kata quarter report, kita tengok counter yang agak famous sikit pada hari ni, ada tak? Tak ada. Saya tengok counter yang semalam, 2 hari lepas ke. Means yang famous adalah counter-counter yang aktif. Counter-counter yang aktif. Even Atrium ni pun saya rasa tak ada beza kot. Tak ada apa perbezaan yang nampak ketara daripada sudut, maksud saya daripada kesan quarter report. Jadi kesimpulan dia, okey, saya tak kata quarter report ni tak penting. Saya tak kata pun quarter report ini tak penting. Wahal saya selalu sangat sebut berkenaan quarter report. Tapi apa maksud saya bila saya selalu sebut quarter report tu?
kebiasaan dia pada bulan-bulan macam ni, orang dah relax dah. Faham maksud saya relax? Orang dah berjaga-jaga. Okey, berjaga-jaga daripada trade. Kadang-kadang takut tiba-tiba result keluar. Kita tak tahu result ni, dia tiba-tiba dia keluar petang lagi. Tiba-tiba sekali dia keluar. Okey, kita bukan insider lah. Dia insider tak apalah. Masalah kita tak tahu. Tak ada kaunter yang agak famous yang saya nak tunjuk pada anda, insyaAllah di masa-masa akan datang. So mungkin hujung bulan nanti kan saya akan kongsi lagi sekali berkenaan dengan quarter report. Apa kesan quarter report dengan kenapa kita, orang kata bukan tak buat pembelian langsung, tapi kita agak relax sedikit. Maknanya tak all in lah. Kalau contoh ada duit 10,000 untuk invest, contohnya untuk main saham, kita tak menggunakan keseluruhan duit tersebut untuk buat pembelian saham. Jadi saya tutup cerita berkenaan quarter report. Jadi kita tengok platform. Okey, ini platform yang saya nak kongsikan kepada anda. Okey, ini platform Maybank, yang mana saya guna Maybank, Hong Leong dan juga M+. Okey, M+, saya lebih banyak menggunakan M+ sebenarnya. Okey. Ini adalah ruangan utama sekali. Terutamanya kepada yang baru lah. Mungkin satu benda baru yang saya kongsikan kepada anda. Ini adalah most active counter, page pertama daripada 50 page kalau tak silap saya. Okey, so kita tengok ni page yang kedua, iaitu 50 counter. Start daripada counter nombor 51. Okey. Sorry saya silap. Ini page pertama. Okey, semua ni ada 50 counter. Daripada atas sampai bawah, daripada PUC ni sampai ke bawah, atau LA ni 50 counter. Ini adalah page pertama. Dan kita boleh pergi ke page yang kedua, dari starting nombor 51 sampai nombor 51 per 50. Okey, nombor 51 sehingga nombor 1 lah kalau ikutkan. Okey. Dan ni page ketiga sampai page ke 10. Okey, semua ada 10 page. Jadi kalau kita tengok di page yang pertama ni pun hari ni kalau kata tengok taklah begitu memberansangkan. Maksud tak begitu memberansangkan ni banyak maksudnya lah. Okey, yang pertama sekali kita tengok banyak yang merah daripada hijau. Kemudian kalau kata hijau sekalipun, kita tengok first counter yang hijau adalah counter daripada ikut senarai lah, fintech. Okey, so memang dia hijau, dia 4% sahaja kenaikan. Sebenarnya kenaikan adalah, kita tengok dekat last ini 130. Okey, walhal pagi tadi dia buka pun dekat 130. Maknanya dia buka 130, dia turun, dia naik, dia turun, dia sekarang ni masih berada di paras 130. Tak ada pergerakan yang menarik. Okey, kalau kita tengok persen yang banyak sekalipun, yang keduanya adalah HSI C1X ni maknanya call warrant. Kalau C ada dash, C adalah call warrant. Yang ni untuk orang yang beragama Islam diharamkan. Nah, dia bukan syariah. Okey, yang mana kalau anda tengok yang ada bulat-bulat tepi ni, itu adalah syariah. Okey, so nak tengok dia punya petunjuk ada kat bawah. Sekejap, mana petunjuk dah? Tak ada kat bawah. Sekejap. Yang tu lah web usaha Malaysia, silap. Okey, so yang kalau ada bulat kat tepi ni, contoh PUC tak ada bulat, itu bukan syariah. Sumatek ada bulat kat tepi, itu syariah. Nah, yang ni adalah harga yang close malam. Okey, yang previous close. High ni adalah high harga hari ni lah. Okey, hari ni dia pernah mencecah. Okey, sehingga paling tinggi pun kalau kita tengok PUC pagi tadi, okey, sehingga sekarang paling tinggi 245, paling rendah 235. Okey, ini buy Q. Okey, orang yang sedang Q untuk beli. Okey, ini harga yang terbaik untuk sekejap last 2 sell 240. Okey, ini adalah harga terbaik orang nak beli. Bermakna kalau kita nak jual, kita kena jual pada harga 235. Okey, yang dekat sini harga yang terbaik untuk orang jual. Kalau kita nak beli, kita beli dekat dia. Itu paling murah 240. Sell Q ni pula adalah orang yang Q ataupun jumlah lot yang sedang menunggu untuk jual. Yang sebelah sini beli, yang sebelah sini jual. Okey. Last adalah harga sekarang. Tutup dulu setakat ni. Okey, ada orang kata kalau kata buy Q ni lebih tinggi daripada sell Q, counter tu nak naik. Cubalah tengok. Nah, jangan kita dengar aja orang kata. Cuba buat tengok jadi ke tak jadi. Nah, jawapan saya adalah benda tu sikit saja signal dia compare dengan signal-signal lain. Okey, memang itu adalah salah satu signal, tapi signal dia sangat sedikit dia punya
peratusan untuk naik tu. Faham maksud saya? Ini pun adalah salah satu signal. Contoh orang kata, kalau buy Q ni banyak daripada sell Q, itu petanda dia nak naik. Memang betul. Tapi dia punya signal tu sangat-sangat rendah ketepatan dia. Faham tak? Okay. LB ni last volume. Maknanya volume yang terakhir, transaksi yang terakhir adalah 400. Kalau naik kuning nanti dia akan berbeza lah. Okay. Ni volume yang terhasil pada hari ni. Hari ni counter PUC adalah nombor 1. Maknanya paling aktif hari ni. Okay, nanti petang lagi keluar berita. PUC nombor 1, Sumatek nombor 2. Macam tu lah lebih kurang. Start hari ni saya tak tahu nak cerita. Kalau tahu kita apa, kita tahu. Tak tahu kita kata tak tahu. Okay. Jadi kalau kita tengok counter yang naik, saya tunjuk counter yang syariah saja dulu nah. So kalau kita tengok counter yang syariah dan hijau, mana yang ni bukan, yang ni syariah tapi naik sikit saja, yang ni bukan syariah. Okey, Pansar. Pansar ni, okey, kita tengok kenaikan yang agak banyak ni, iaitu 4 sen. Awak sengap tak ada apa pun. Sekejap Okay, Pansar ni adalah satu counter yang agak aktif beberapa hari ni. Tak tahulah quarter report dia dah keluar ke belum. Okey, kalau tengok tu aktif gila lah, aktif dan naik. Nah dia beza lah, aktif saja dengan aktif dan naik. Pasal apa? Internet tak ada apa. Sekejap Okey, lambat sikit dia keluar. Saya tak tahu siapa. Okey, so kalau kita tengok counter ni memanglah naik banyak 4 sen, tapi sebenarnya dia buka-buka dah naik tadi. Okey, dia buka-buka pagi tadi dah naik berapa jam? Buka-buka pun dah buka 725 lah. Okey, so dah tinggi lah dia buka nah. So sebenarnya kalau ikutkan hari ni punya kenaikan 725 ke 735 baru 1 sen je lah kenaikan. Kalau ikutkan daripada open, melainkan kalau kita beli semalam. Okey, melainkan kalau kita beli semalam. Jadi secara kesimpulan, serba sedikit lah, just saya nak share benda yang ada dekat depan saya. Tak ada orang tanya saya tahu, tapi just sengaja saya nak kongsi. Okey, dan nanti saya akan bagi kepada anda email. Sebab email saya dah kosong lah. So anda boleh bertanya. Tapi normal lah waktu-waktu market tak okey ni, orang pun tak mau tanya. Semangat dia tu kurang. Compare kalau market okey ni, dia lain macam dia punya semangat. Nah. Okey. So kalau kita tengok kat depan ni, ada 1-2 soalan yang saya ingat, yang saya rasa saya nak jawab dekat sini. Yang pertama sekali berkenaan dengan counter ni, volume banyak. Okey, tapi apa ni, counter tu tak bergerak, dia duduk macam tu lah. Ni saya share je saya sambung internet lain tengok. Okay, so saya ubah platform pada platform M+. So dia punya muka ni lebih kurang sama lah. Cuma tadi warna kuning, ni warna biru. M+ ni lebih menarik lagi ya. Saya lah kata. Okay, so ikutlah mana kita suka. Tapi macam bank lain ataupun broker lain, dia tak ada yang tak sama macam ni. Macam CIMB saya rasa lain, OUP lain. Okay, so saya pakai yang lebih kurang yang sama saja, M+ Maybank dengan Hong Leong. Okay, so saya teringat satu soalan dan jawapan tu ada kat sini. Okey, counter PUC, bukan PUC, counter Sumatek. Okey, ada yang tanya saya 2-3 hari lepas lah, saya tak ada jawab, so saya jawab kat sini. Soalan tanya volume banyak, volume sampai 400 dan 482,000 lot. Ini lot 482,000 lot transaction ataupun volume yang berlaku pada hari ni sampai pukul 4.36 petang. Banyak tu, 482,000. Dia duduk di tangga yang kedua. Ranking nombor 2 untuk hari ni setakat lah. Jadi kita tengok volume banyak. Orang tanya volume banyak tapi kenapa harga tak naik? Nak buat macam mana? Ini saya terangkan. Okey, kalau kata anda cakap anda pergi ke bahagian ni, yang pertama dia jadi macam ni. Okey, boleh juga nak tengok yang kedua dia jadi macam ni. Yang ketiga dia jadi macam ni. Anda tengok yang ketiga ni senang sikit. Okey, kalau nak lebih cakap, kalau yang suka tanya soalan-soalan macam tu, cuba cari jawapan sendiri. Bukan saya tak mau jawab, tapi kalau orang tak mau jawab nak macam mana? Sampai sudah tak tahu jawapan. Ini saya ajak cara dan macam mana. Okey, so kita tengok pada pukul 9 pagi tadi, volume first masuk dah 7011 lot. Okey, 7,000 lot. Yang masuk ini kita tak tahu beli ke jual sebab dia adalah yang pukul 9 punya transaction. Okey, stop setakat tu. Yang kedua, pukul 9:01 12 lot sahaja. Ini adalah penjualan. Okey,
Yang ketiga ni saya tak cerita sampai habis lah. Saya cerita sikit lah. Lagi ingat kata saya nak cerita sampai habis tak. Saya nak bagi contoh. Okey, yang ketiga pada 92 minit. Maknanya 92 minit ni sepanjang 1 minit tu ada berlaku pembelian dan penjualan. Jangan duduk lari, duduk kat bawah elok-elok boleh tak? Ha ni. Okey, yang mana 97% adalah pembelian, 3% adalah penjualan. Kira sendirilah 1027. Kan? 3% penjualan. Okey, 97% lagi adalah pembelian. Dekat sini 500 lot, 100% pembelian. Di sini penjualan, di sini penjualan. Dia saja memang jealous. Orang nak cerita duk tak ini. Siapa? Okey, dekat sini 0%. Ini semua penjualan. Okey, so just nak cerita beza beli dan jual. Okey, so memang tak volume dia banyak sebab kita tengok dekat sini yang nak beli pun sampai 1 juta, yang nak jual pun 100,000 lot. Okey, tapi jual ni belum tentu habis lagi. Cerita dia kenapa volume banyak. Okey, counter tak pergi mana pun. Duduk kat situ saja. Dah cerita dia macam ni. Pagi tadi dia buka pada harga 75 dan sekarang harga 7 sen. Kira tak pergi mana lah, lebih kurang harga tu lah duduk kat area 7 sen lah. Sepatutnya kalau volume macam ni punya banyak boleh pergi naik sampai 12 sen lah. Betul tak? Kalau ikut logik lah. So apa yang berlaku adalah di bahagian best sell. Okey, ni di bahagian best sell. Hari sekarang anda tengok 173903. Even nanti kalau dah orang beli lagi, nampak orang beli 4700 lot. Jadi bertambah lagi 4700 lot. Okey. Sorry, bukan ada orang beli pun. Dia kurangkan. Dia yang kurangkan. So kita tengok sekejap lagi. Kita cerita live nah. Kalau kata ada orang yang beli atau ada orang yang jual, dia akan berlaku something. Dia akan ada perubahan. Okey. So sabar menanti. Okey. Kalau tak sabar kita cerita benda lain jap. 439. Okey, sekarang nampak ada 800 lot pembelian. Okey. So maknanya bertambah lah, bertambah. Okey, faham tak? So kalau kata 167838 lot ni habis terjual, okey, belum tentu naik lagi sebab ada yang tambah nasi. Saya tak tahu lah siapa dia. Orang pagi tambah nasi. Maknanya sekarang ni 167. Okey, jap kita cerita lain. Okey, sekarang ni apa yang berlaku? Harga turun pada 65 disebabkan ada penjualan pada harga 65. Okey, tak banyak pun penjualan tu, sikit saja 500 lot tadi. Okey, sebab dia 62% beli. Okey, 38% adalah jual. Okey, 62% tu beli. Daripada 1300 ni. Nak tengok detail kat mana lah. Saya tak bercakap kan benda-benda macam ni. Okey, tapi orang nak cerita, saya boleh cerita sebuah sedikit sajalah. Kalau kata ada pembelian nanti pada harga 7 sen, maka dia akan naik balik. Saham ini akan naik balik pada harga 7 sen. Nampak ada lagi tambah 5,000. So bila nak habis sudah dah. Kan? Bila nak bergerak? Faham tak? Memanglah volume tu akan bertambah. Nak tambah lagi. Tadi ada 160-an ni jadi 176 lah. Faham tak? Orang duk beli tapi ada yang duk tambah jual. Sebab tu dia tak pergerakan, dia tak nampak menarik. Faham tak? Dia statik dekat harga tu sahaja. Okey, inilah salah satu contoh counter yang sideways. Bukan tak boleh buat duit dengan counter ni. Orang yang bijak dia akan boleh buat duit. Saya tahu cara nak buat duit dengan counter macam ni. Bukan tak tahu, tapi risiko tetap ada. Okey, cara dia Q je lah. Apa Q lah dekat harga 6.5 sen ni. Q faham tak Q? Q pada sekarang ni contohnya beli. Okey, saya ajak lah beli. Beli pada harga apa? Harga 65 ni. Harga 65 tu dia punya panjang. 0065. Sekejap kita tengok harga. Q je lah kat sini. Memanglah hari ni tak dapat. Ni, tak payahlah hari ni. Good till date lah. Faham tak? Good till date. Pergilah Q sampai berapa lama nak Q? Saya rasa 45 hari je kot. Dalam masa 45 hari dapat lah yang ni. Dan bila dapat, sell balik pada harga 7 sen. Q juga selama 45 hari. Itu je pun dia punya cara nak profit. Bukan saya kata lagi, saya tak kongsi langsung kepada anda. Saya cakap semua orang boleh cakap lagi, orang tahu tak? Saya bagi tahu tu cara dia, tapi still ada risiko. One day kalau kata 65 ni duduk kat best sell, macam mana? Faham maksud saya? Okey, kalau 0.065 duduk kat best sell macam mana? So kita kena jual kat 65 nanti, kita tak boleh jual kat 7 sen. Sebab kita tengok trend counter ni pun trend yang menurun. Okey,
tak ada tanda, macam mana nak cakap, tak ada tanda yang menaik pun kaunter pos Smartech. Duk menurun. Faham tak? Tak memberansangkan, faham tak? Memberansangkan. Jadi, lagipun momentum sekarang ni nak pilihan raya dan sebagainya. Kebanyakan kaunter turun. Okey. Tu cerita dia. Nah, volume, nampak dia naik balik pada harga 7 sen. Sebab apa? Ada orang buat pembelian sebanyak 300 lot. Last transaksi pada pukul... baru nak cerita je. Ada orang jual pula balik 3,000 lot. Nampak tak? Kenapa volume itu bertambah begitu punya banyak? Memang banyak volume tu. Sebab apa? Sebab dia aktif lah nak buat. Macam mana ramai yang jual, ramai yang beli. Tapi jual pada harga tu dan beli pada harga tu juga lebih kurang. Sebab tu dia tak naik. Melainkan kalau ada, orang panggil jerung lah selalu. Melainkan kalau dia ambil semua ni, harga ni dan semua ni, of course lah harga tu akan naik. Itu counter yang kita nak. Kita nak cari counter yang naik, yang tak naik ni. Janganlah cari penyakit. Okey, so maksud saya jangan cari penyakit tu. Kalau nak cuba beli je lah, tak ada masalah. Okey, tak ada siapa menghalang untuk anda nak buat pembelian sebarang kaunter, sama ada sideway, downtrend ataupun macam mana sekalipun. Okey, tak ada siapa nak halang. Cuma macam saya kongsikan. Kalau saya tak akan masuk kaunter macam ni. Okey, dan saya bagi tahu bukan kaunter ni tak boleh buat untung, boleh. Nah, cara dia saya siap bagi tahu lagi cara dia. Hampa queue lah pada harga 065 ni. Tu pun kalau dia tak turun kalau pada harga 6 sen. Okey. Kalau turun confirm dapat lah. Dalam masa sebulan contohnya. Dia 45 hari tu mesti dapat lah. Toh jangan cerita kat orang lah. Rahsia kan. Okay. Boleh dapat, jangan risau. Tapi kalau risiko tu tak ada lah. Kalau dia naik, it's okay lah. Kalau dia statik pada harga ni, okay. Takut dia makin turun. Ke dalam jugalah jawab dia. Tak ada satu teknik yang confirm untung pun. Okay. So kalau kita tengok ni ada satu volume masuk sangat banyak kat sini. Okay. Pada pukul 3.30. Okay, 3.30 sebanyak 309. Okay, 309,000 lot. Okay, 309,000 lot ni banyak hak lain semua. Apa? Kedek-kedek kan, tiba-tiba acak-acak satu. Itu tinggi gila volume 300,000 lot. Tapi sayangnya 300,000 lot ini bukanlah pembelian. Okay, 300,000 lot ini adalah satu penjualan. Mana saya buktikan kepada anda sekejap. Ni 300,000 lot ni bukan pembelian. So buktinya adalah 0% buy 0%. 309 penjualan. Sedap dia jual. Siapa tak tahu terkena. Faham tak? Sebenarnya hari-hari ada kerja macam ni. Dia bukan malah nak dedah kan. Faham tak? Saya orang marah saja. Dia pun tak boleh cari makan. Faham tak? So dekat sini tengok 25,000 lot sikit. Kita tengok tarikh sebelum 12. Okay, hari Jumaat. Nampak dekat sini. Petang-petang ni. 44,000 lot pun sikit. Tadi lagi banyak. Tadi lagi banyak ni 44,000 lot. Ni penjualan ni. Okay. Bukti penjualan tu 0%. Anda boleh tengok 0%. Di sekolah lagi nak buat macam mana? Ni 0%. Ni jual 0%. Banyak lah tau. Okay. 9 hari bulan. So kita tengok 8 hari bulan. Boleh dikatakan setiap hari ada. Nampak tu 0%. Faham tak? 0%. Dia jual. Dia sedang melepaskan. Kalau siapa yang faham, faham lah. Siapa yang tak faham, jenuh juga lah nak bagi faham. Okay. So kalau kita tengok sebelum lagi 7 hari bulan pun 7 hari bulan tak kah? Nampak kat sini 350,000 lot. Ni 300 dapat. Alah, dia suka kat potong steam tu je lah. Macam mana nak belajar macam tu lah. Ni 386,000 lot itu 10% saja beli, manakala bezanya iaitu 350,000 lah senang cerita. 350,000 jual. 350,000 jual. Saya orang marah pula saya duk cerita pasal Smartech. Tak lah saya cerita, kita tengok dulu pula. Jauh sikit kita tengok. Bila jauh sikit dia lambat sikit ni. Tak apa nampak kesan sangat. Tak apa nampak kesan sangat. Yang ni beza. Ni beza. Yang ni beli. Tengok bentar. Lah, ni beli. Sebab apa kita beli? Sebab counter naik. Kalau counter naik tu dia beli je. Nampak dia beli. Okay. 100% pembelian 185,000 lot. Okay. Memang banyak lah. Saya tak tahu lah siapa-siapa yang pegang counter ni. Yang pegang, yang beli banyak saya pun tak tahu. Okay. Kalau saya tahu senang.
Kalau saya tahu mampu, dia pun marah kat saya. Saya cerita benda-benda macam ni. Dan ni adalah sebagai ilmu pengetahuan. Okey. Yang mana tanya kat saya contohnya, kenapa kaunter ni volume banyak tapi tak bergerak. Jadi kita tengok, jangan tengok pada satu hari, kita tengok graf dia macam mana. Graf dia macam mana. Okey. Adakah berani nak masuk kaunter-kaunter macam ni? Kalau saya, student saya akan bagi tahu, elakkan kaunter-kaunter yang datang daripada atas, turun, elakkan. Okey. Yang kerap saya sebut adalah kaunter Iris. Yang kerap saya bagi contoh daripada dulu sampai gelar dia turun. Even memang dia naik kan. Tapi tengoklah, tak ada perbezaan volume pun. Maksudnya adalah daripada dulu sampai sekarang, investor yang sama saja, tak ada pun new investor kat dalam ni. Jadi nak kata dia nak naik, mari kita tengok contoh satu kaunter, nama dia Juan. Okey, faham tak maksud saya? Ni volume lah. Ini bawah ni adalah indikator volume. Sorry dah panjang sikit benar. Saya ingat target dia 10 minit, 15 minit lah cerita. Tapi tak boleh. Saya bila dah start cerita dia mula. Nampak? Ni volume. Indikator ni volume. Daripada dulu sampai sekarang tak ada pun new investor. Kalau pun nak masuk. Tak ada masalah. Bukan saya nak menghalau nak masuk, nak beli kaunter ni. Tak. Terpulang duit masing-masing. Button buy dekat tangan sendiri. Tengok juga keadaan. Okay. So maksud saya, tak ada sebarang new investor dekat sini. Okay. So saya tunjuk dua contoh. Juan. Okey, daripada dulu kita tengok satu kaunter ni, orang cukup marah dengan kaunter ni, kan? Saya kena padam dulu. Okey, dulu tak ada apa kan? Tiba-tiba main volume kaunter naik. 26 sen masa tu. Orang punya takut dengan 26 sen, tinggi dah. Normal lah. Okey. Saya tanya satu soalan. Sebelum ni tak ada investor. Tiba-tiba new investor masuk. Bukan sikit-sikit lah masuk ni. Banyak puluh juta tau. Bukan sikit-sikit lah. Kalau kata saya beli murung lah. Saya tak ada duit nak beli macam-macam ni. Ni orang lain lah. So agak-agak dia beli banyak-banyak ni. Dia nak buat apa dengan kaunter ni? Dah lah beli naik kaunter tu. Takkan sampai naik dekat 26 sen je. Dia nak turun. Tak lah. Lalu dia akan naik lagi lah. Normally. Nampak? So boleh tengok kaunter Acres pun orang marah juga pellet ni. Kan? Daripada dulu ni saya bagi reason yang saya rasa anda boleh terima, faham tak? Sebelum ni tak ada investor dekat belakang-belakang ni. Ni belakang-belakang ni kosong. Bukan kosong, dia ada tapi tak banyak. Maknanya retailer biasa sahaja. Dulunya dekat sini alahai volume sikit-sikit. Tiba-tiba kat sini tu dia bapak punya volume mai. Faham tak? Mai gila punya banyak. Sorry. Maksud saya, dulu tak ada siapa minat kaunter ni. Tiba-tiba ada investor minat untuk masuk kaunter ni. Padahal harga masa tu dah 24 sen je pun baru 24 sen. Jadi orang takut. Jadi soalan saya sama je. Agak-agak sebelum ni orang ni tak masuk. Tiba-tiba dia pun ni masuk buat pembelian begitu punya banyak. Dan naik kaunter tersebut. Agak-agak kaunter ni nak rugi ke nak untung? Tu je soalan. Kalau percaya pada diri sendiri, dia akan percaya. Sebab tu kalau anda perasan, kaunter Acres, iaitu pellet ni dulu, dengan kaunter Juan, daripada bulan 9 masuk dalam kita punya watchlist sampai sekarang still ada. Dan kaunter baru, anda fikir sendiri, jangan ikut kata saya. Ni saya pernah share dekat Facebook, kaunter mula huruf P, tapi saya tak berani nak bagi kat orang sebab kalau tak jadi orang marah kat saya. Okey, soalan saya, kalau kata orang yang sedang beli kaunter ni dengar, mungkin benda ni boleh tak jadi. Faham tak? Faham maksud saya? Sebab tu saya kata, ada benda yang saya tak boleh dedahkan. Ada benda yang saya boleh dedahkan. Okey, ada benda yang saya boleh kongsi. Ada banyak lagi rahsia yang saya tak boleh kongsi dekat public. Okey, untuk menjaga sensitivity. Lebih kurang macam tu. Dulu tak ada volume. Tiba-tiba kat sini ada volume. Banyak compare dulu masuk. Dan kaunter itu naik. Agak-agak dia nak pergi mana? Percaya pada diri sendiri. Saya tak suruh beli lah. Saya tak kata kaunter ni nak naik. Tapi anda boleh tengok sendiri. Contoh dulu kaunter Tekfast. Masa dia sebelum non syariah. Okey, sekarang bila dia dah tak syariah, dia turun balik. Okey. So dulu kaunter ni pun berada dalam kita punya watchlist. Sebelum dia naik tu sama. Okey. Kaunter ni dulu tak diminati. Tiba-tiba volume masuk dan harga naik. Agak-agak kaunter ni nak pergi mana? Itu saja soalan dia. Mereka ni beli banyak-banyak nak untung ke nak rugi? Ini based on kita tengok chart. Bukan harian. Yang dekat sini kalau nak tengok harian. Nak tengok kat sini sangat pun saya pun tak apa cakap sangat. Tengok kat sini saya beritahu tu seorang. Tak semua benda saya tahu. Kalau tak semua benda syok lah. Kita setiap orang dia ada kelebihan masing-masing. Part-part ni saya bukan tahu sangat, tapi saya faham lah sebab sikit. Okey, tapi kalau nak tengok dekat sini volume banyak ni,
compare dekat sini volume sikit, ni counter ni tanda dia nak naik dan sebagainya. Terpulang ikut kepercayaan masing-masing. Kalau anda dapat perasan tengok warna-warna kuning ni, dia sedang bergerak. Maknanya bukan bergerak, dia berlaku perubahan dekat situ. Contoh kuning, dia ada perubahan. Okey, saya ambil satu contoh counter Sapura Engineering. Okey, sekarang ni dia tak ada highlight kuning. So dia 395709. Kalau ada highlight kuning kat sini, maka dia akan berlaku perubahan lot dekat situ. Tunggulah tengok. Nampak? Dia berlaku perubahan. So dia akan highlight kuning. Kalau dia berlaku perubahan, dia akan berwarna kuning. Okey. Saya kali juga ada benda lagi saya nak sambung macam-macam lagi. Tapi manakah video pun dah panjang dan nak tutup pun market, azan pun dah berkumandang. Okey, semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Okey, dan salam sejahtera. Happy Chinese New Year. Selamat bercuti, selamat berhujung minggu. Relax-relax lah di bulan Quarter Report.